Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Karen CMY. Pilihan Raya Negeri Sabah semakin hampir dan kali ini UMNO Sabah sedang berusaha keras untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah satu-satunya parti politik yang mampu membawa kestabilan politik dan pembangunan ekonomi ke negeri Sabah. Tetapi benarkah dakwaan ini? Atau adakah UMNO Sabah sekadar cuba untuk mengembalikan zaman kegemilangannya yang kelihatan semakin pudar? Jangan kemana-mana, kita akan bongkar segalanya dalam video kali ini. Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimin Nasir, menyatakan bahwa rakyat Sabah perlu mengembalikan barisan nasional sebagai pentadbiran negeri demi kestabilan politik dan ekonomi yang lebih mapan. Menurutnya, politik yang stabil akan menarik pelaburan, membuka peluang pekerjaan, serta memperbaiki infrastruktur di Sabah. Apabila kestabilan politik berjaya, sektor ekonomi negeri dapat berkembang. Seterusnya, memberi kepercayaan kepada pelabur untuk berniaga di negeri Sabah. Sekaligus, ia akan dapat merancangkan ekonomi yang sudah pasti membuka peluang pekerjaan, memperbaiki infrastruktur, dan mengurangkan kadar kemiskinan. Beliau turut membandingkan Sabah dengan Sarawak yang jauh lebih maju dari segi ekonomi dan kestabilan politik. Sarawak berada di bawah Barisan Nasional sejak 1974 sebelum membentuk gabungan Parti Sarawak yaitu GPS, manakala Sabah sering bertukar kerajaan. Faktor utama yang menghalang pertumbuhan ekonomi negeri ini. Namun realitinya, benarkah kestabilan politik hanya sudah cukup untuk membawa kemajuan kepada Sabah? Menurut data ekonomi dari Jabatan Perangkaan Malaysia KDNK Sarawak mencatatkan 136 bilion ringgit pada tahun 2022, jauh lebih tinggi daripada Sabah yang hanya memperoleh 86 bilion ringgit. Infrastruktur dan pelaburan di Sarawak juga lebih maju. Adakah ini benar-benar karena kestabilan politik semata-mata atau faktor lain seperti pentadbiran yang lebih cekap? Dalam masa yang sama, UMNO Sabah juga berdepan cabaran dalaman. Ketua UMNO bagian Beaufort, Datuk Awang Asli Lakat, menegaskan bahwa meskipun ramai pemimpin keluar parti, UMNO tetap bertahan kerana kesetiaan ahli lebih penting daripada jumlah keahlian. Menurutnya, sejak dahulu lagi UMNO Beaufort telah kehilangan ramai pemimpin termasuklah Datuk John Ghani, Allahyarham Datuk Seri Lajim Ukin, dan Datuk Isnin Aliasni. Malah pada tahun 2018, lebih 3/4 jawatan kuasa bahagian Beaufort keluar parti. Namun kami yang setia tetap kekal dalam perjuangan ini, kata Awang Asli. Beliau memetik kata-kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menegaskan biarlah sedikit ahli UMNO, yang penting mereka setia kepada perjuangan parti. Tetapi persoalannya, adakah UMNO Sabah benar-benar masih relevan dalam politik Sabah? Sekarang mari kita bincangkan isu yang lebih panas. UMNO Sabah mengatakan mereka mampu membawa kestabilan, tetapi bukankah rakyat Sabah telah menolak UMNO sejak PRU 14? Pada PRU 14 tahun 2018 yang lalu, UMNO Sabah kehilangan majoriti dan ditumbangkan oleh Parti Warisan. Kemudian pada PRU 15 tahun 2022, mereka hanya menang di 6 kerusi parlimen, satu kejatuhan besar berbanding zaman kegemilangannya. Jika rakyat Sabah benar-benar mahu kestabilan di bawah BN, mengapa mereka beralih kepada Warisan dan GRS? Adakah rakyat Sabah masih percaya kepada UMNO selepas pelbagai isu skandal, korupsi, dan perebutan kuasa dalam parti? Suhaimin Nasir membandingkan Sabah dengan Sarawak, tetapi adakah perbandingan ini adalah perbandingan yang adil? Sarawak mempunyai autonomi yang lebih luas dalam ME 63 berbanding dengan Sabah.
Kerajaan Sarawak juga mempunyai pendapatan negeri yang jauh lebih tinggi, termasuklah hasil minyak dan gas yang lebih besar. Jadi, adakah kemajuan Sarawak benar-benar disebabkan oleh politik yang stabil atau kerana Sarawak mempunyai kuasa ekonomi yang lebih kuat berbanding dengan Sabah? Adakah UMNO Sabah menggunakan alasan kestabilan politik untuk menutup kegagalannya dalam mengurus negeri sebelum ini? Datuk Awang Asli berkata, UMNO will survive. Tetapi hakikatnya, Beaufort adalah antara kawasan yang UMNO semakin kehilangan pengaruhnya. Ramai pemimpin UMNO di Sabah telah meninggalkan parti, dari Lajim Ukin, Azizah Muhammad Dun, sehinggalah ke Bung Mokhtar yang sering menjadi sasaran kritikan dalam UMNO sendiri. Soalan yang perlu ditanya, adakah UMNO Sabah benar-benar mampu bangkit semula dalam PRN Sabah? Atau rakyat Sabah sudah serik dan mahu terus mencuba parti lain seperti GRS, Warisan, ataupun Perikatan Nasional? Adakah UMNO masih mempunyai pemimpin berkaliber untuk memimpin Sabah, atau itu hanyalah sekadar sisa-sisa zaman dahulu? Dengan PRN Sabah yang semakin hampir, UMNO kini berada di persimpangan. Sama ada rakyat Sabah mahu kembali kepada Barisan Nasional atau terus memberi peluang kepada parti lain yang akan menjadi penentu masa depan politik negeri ini. Adakah UMNO Sabah benar-benar membawa kestabilan dan kemajuan? Atau mereka hanya bermain retorik politik untuk kembali berkuasa? Apakah pendapat Anda semua? Sila komen di bawah, pulaskan pandangan Anda dan pendapat Anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Karens VMY, untuk lebih banyak analisis politik terkini. Terima kasih karena menonton, jumpa lagi di video yang seterusnya.